Saya tak berapa suka istilah tsunami ni. Semuanya tsunami. Jadi puaka tsunami itu sudah hilang bila kita gunakan istilah ini. Kita tak dapat bezakan gunung, bukit dan busut ya. Jadi pada saya yang berlaku ini adalah busut-busut yang timbul yang kita tak sangkakan. Kita harapkan bukit tapi sebenarnya busut. Sebenarnya apa yang berlaku ini bukannya polarisasi kaum. Itu pandangan saya. Ada unsur kelas, ada unsur ruang, bandar luar bandar, dan ada unsur umur. Itu belum lagi saya tahu unsur gender dan sebagainya yang harus saya ambil pertimbang dalam bincangkan ini. Unsur ras ini atau kaum ini di Malaysia ini otomatis. Kalau ada masalah ras, dia macam acuan perbincangan di Malaysia inilah acuan ras. Seluruh dunia membincang Malaysia, saya tengok Al Jazeera, ada macam-macam acuannya acuan ras. Tapi sebenarnya ini adalah acuan yang paling simplistik sekali. Jadi kalau saya lihat, apa yang berlaku ialah dalam PR, orang yang mengundi PR ini, dia tidak fikir lagi ras itu. Kerana saya lihat ramai calon-calon PAS pun menang dalam tiket PR. Kemudian undi Cina bertambah kerana sokongan orang Melayu yang pindah mengundi PR. Jadi kita kena perhati dengan lebih detail, jangan kita terperangkap dengan ras ini. Kepada saya ini yang menimbulkan perkara yang tak sihat dari segi analisis. Jadi yang masalahnya sekarang kita banyak tukang analis. Tapi siapa yang analisis ini? Ini yang jadi isu pada saya. Saya melihat ni kerisauan saya ini ialah kerana ini menimbulkan stable tension ataupun ketegangan dalam ketenteraman ini dalam pemikiran kita. Dan kita tahu pilihan raya ini mengenai persepsi. Jadi saya rasa 4 faktor ini, ras, kelas, ruang dan umur, kalau kita saksi kerusi demi kerusi, baru kita nampak. Tapi kalau kita lihat seluruh negara pada pukul 2:30 pagi atau 1:30 malam tadi, dia macam ras. Tapi bila kita ke bawah lagi, kita lihat bahawa setengah-setengah kawasan yang PAS boleh menang tu sebenarnya tak ada pun undi Melayu yang besar. Ini macam mana ni? Kalau spesifik, Prof katakan begitu, kalau kita merujuk kepada kawasan-kawasan yang kita sedia maklum keputusannya, misalnya di Selangor dan juga Johor, begitu ataupun anjakannya semakin tinggi kepada PR di Selangor, lebih pada 2/3 berbanding yang pada 2008. Begitu di Johor, inroads yang dicuba dibawa berjaya sekurang-kurangnya di kawasan-kawasan berbandaran, mixed area itu. Jadi bagaimana realiti analisa Prof? Kalau kita lihat dalam pilihan raya ini ada 151 kerusi itu Malay dominated, 60 kerusi ke atas. 60% pengundi Melayu atau Bumi Putera ke atas. 50 daripadanya di Sabah dan Sarawak. Ada 101 di Semenanjung. Di sinilah dia kubu perjuangan itu yang paling hebat. Tetapi di kawasan yang Chinese dominated lebih kurang 24 kerusi, 23 kerusi, kemudian campuran lebih 40 lebih. Di campuran inilah yang saya nampak jelas bahawa orang mengundi tak kira kaum. Jadi saya nak bagi contoh Gelang Batah. Mengapa Lingkis yang dapat banyak sangat undi tapi tak 53%? Mesti ada undi Melayu yang menyokong dia. Swing ke situ. Jadi macam mana kita nak uraikan orang Melayu itu mengundi Lingkis Siang itu? Kerana kita menganggap bahawa semua Cina akan undi dia. Tapi bila saya kira mesti ada persentage undi Melayu yang memilih dia. Jadi artinya sekarang ada golongan Melayu mungkin 40 tahun ke bawah yang menyebabkan banyak kalah yang kita tak sangka ni. Sebenarnya mengundi menyokong PR, bukan menyokong Cina, menyokong PR. Dia tak kira apa tanda. Jadi mula-mula mungkin dia suka kandidat, tapi bila kali kedua dia fikir parti. Jadi mula-mula kandidat, lepas tu parti. Jadi pada saya susah saya nak menerima hanya faktor ras ini. Tapi itu diskusi yang sedang berlaku di luar sana. Kita pergi rehat.